Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Malaysia, salam Malaysia Madani. Kita kudara pada malam ini untuk membicarakan isu-isu semasa. Dan mukadimah kita pada malam ini akan menyentuh tuan-tuan berhubung dengan satu kebocoran maklumat yang telah disebarkan oleh Maha Zalim Britain, di mana kertas pertuduhan, kertas laporan Ketua Pengarah SPRM ke atas Hakim Nazlan, siasatan ataupun laporan siasatan ke atas Hakim Nazlan yang dihantar kepada Ketua Hakim Negara memaklumkan tentang salah laku Hakim Nazlan hari ini telah bocor di laman sesawang Maha Zalim Britain, tuan-tuan. Apa yang menarik di dalam, saya bacakan simple saja supaya tuan-tuan tahu apa ulasan SPRM terhadap kes Hakim Nazlan. Ulasan SPRM daripada apa yang bocor ni, tuan-tuan boleh buka Maha Zalim Britain Twitter. Okey. Perbuatan yang arif Hakim Nazlan yang menghakimi kes SRC International, yang sebelumnya beliau adalah General Counsel dan Company Secretary Maybank, serta terlibat dalam mengguruskan kelulusan pinjaman 140 juta kepada Putra Perdana Berhad dan pinjaman 4.17 bilion kepada 1MDB Energy bagi pengambil alihan Tanjung Energy Holdings dan Berhad, adalah melanggar peraturan 8 dalam kurungan 1A Kod Etika Hakim 2009 yang menyatakan seperti berikut. Perkara 511, seorang hakim hendaklah memastikan bahawa semua aktiviti luar kehakimannya tidak menimbulkan keraguan yang munasabah tentang keupayaan untuk bertindak dengan saksama sebagai seorang hakim. Perkara 8 dalam kurungan 1 hingga 8 dalam kurungan 10 menggariskan perkara berkaitan risiko pencanggahan itu perlu pengisytiharan kepentingan, ataupun Hakim Nazlan sepatutnya mengisytiharkan dia punya conflict of interest, tuan-tuan. Dia kena isytiharkan dia punya telefon mat. Dia kena isytiharkan dia punya conflict of interest, yang jelas, tuan-tuan, telah melanggar kod etika ini terikat dengan pasal 4 perkara 125 dalam kurungan 3 Perlembagaan Persekutuan. Justru ini apa yang SPRM punya urusan, yang arif, yang bertanggungjawab melaksanakan keadilan, mesti dilihat tidak memihak, mempunyai integriti dan tingkah laku baik. Okey, perakuan SPRM setelah meneliti kes ini dan mengambil kira kepentingan awam, memperakukan bahawa Yang Arif Datuk Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali diambil tindakan tata tertib di bawah Kod Etika Hakim 2009. Okey. Tuan-tuan kena faham kesalahan yang dilakukan oleh Hakim Nazlan ni, saudara, bukan hanya boleh didakwa, dia ada dua benda yang boleh didakwa, tuan-tuan. Satu, pihak SPRM sudah pun menyelesaikan siasatan ke atas Hakim Nazlan ini, dan Hakim Nazlan ini, tuan-tuan, Hakim Nazlan ini, saudara, telah pun pihak SPRM cadangkan kepada Jabatan Peguam Negara untuk didakwa di bawah Seksyen 220 Kanun Kesiksaan, 220 Penal Code,
sebab beliau telah melanggar Seksyen 220, di mana beliau telah menjatuhkan hukuman, tuan-tuan, menjatuhkan hukuman tanpa berpandukan kepada perlembagaan negara. Ini satu kesalahan yang boleh didakwa di bawah Seksyen 220 perlembagaan ataupun ni Penal Code ataupun Kanun Acara Jenayah. Okey. Yang ini kuasa untuk mendakwa ni, tuan-tuan, selepas SPRM dah selesaikan kertas siasatan, kuasa mendakwa terletak di tangan AG Chambers. Malangnya sehingga hari ini Nazlan tidak didakwa. Itu pertama. Tetapi hari ini yang tular ni, saudara, ialah SPRM menghantar maklumat ini kepada Ketua Hakim Negara. Kerana Ketua Hakim Negara boleh mengambil tindakan tata tertib ke atas Hakim Nazlan yang jelas telah melanggar Kod Etika Hakim. Tuan-tuan kena faham apa yang dilanggar ni. Kena baca apa yang ditulis oleh Maha Zalim Written ini, tuan-tuan. Antara perkara yang telah dilanggar, hasil siasatan. Semasa menjalankan tugasnya sebagai Hakim Mahkamah Tinggi, Yang Arif telah menjadi Hakim bagi 3 kes perbicaraan bernombor kes WA45 207 2018 WA4, itu semua sekali terhadap 3 pertuduhan pengumbalan wang haram melibatkan dana sama 42 juta daripada SRC International. Maknanya tuduhan ke atas Datuk Najib ialah 42 juta daripada SRC International yang dituduh ke atas Datuk Seri Najib, iaitu pendakwa raya versus Datuk Seri Najib Razak. Selepas hari ini disebut sebagai kes perbicaraan berdasarkan nota proceeding. Encik Rosli Hussein, pegawai penyiasat, antaranya ada memberi keterangan berikut terhadap Yang Arif Hakim Nazlan. Putera Perdana Development Sdn Bhd telah mengambil alih saham Unity Capital Sdn Bhd sebanyak 37.5% di dalam Iskandar Holding Company Limited daripada Unity Capital sebanyak 240 juta. 140 juta telah digunakan oleh Putera Perdana Development pada 18 hari bulan 8 2014 bagi harga belian acquisition pada Disember 2014. Saham yang diperolehi bagi acquisition IHCL. Saham ini, tuan-tuan, telah dijamin dengan fasiliti pinjaman sebanyak 140 juta daripada Maybank. Maknanya 140 juta ini, tuan-tuan, datangnya daripada Maybank. Datuk Najib dituduh terima 42 juta. Kononnya duit ini adalah duit daripada SRC International yang dipinjam daripada Kuok. Jadi tuduhan ke atas Datuk Seri Najib itu pun, saudara, sudah salah. Sepatutnya sudah ada pendakwaan semula. Itu pertama lah kesalahan yang patut dakwa semula. Yang kedua, penglibatan Hakim Nazlan. Harga pengambil alihan saham 140 juta ini telah disalurkan oleh Maybank kepada Putera Perdana Development. 140 juta ini telah disalurkan kepada SRC International melalui Putera Perdana Construction Sdn Bhd pada hari yang sama atas arahan Jolo. Di akhir pembicaraan Yang Arif Hakim Nazlan telah membuat alasan penghakiman, di antaranya mengulas perkara berikut. Keterangan saksi pembelaan, iaitu yang berbagi Datuk Rosman bin Abdullah yang menyatakan pinjaman berjumlah 140 juta daripada Maybank kepada Putera Perdana Development dipindahkan kepada SRC International melalui PPC, Putera Perdana Construction, pada 12 bulan 12 2014 atas arahan Jolo. Keterangan pegawai penyiasat yang menyatakan bahawa RM140 juta yang dipindahkan ke SRC International
pada 12 bulan 12 2014 bukan diperolehi daripada pinjaman kumpulan wang amanah pekerja, bukan duit kuok. Sebaliknya adalah daripada pinjaman Maybank oleh PPD. Okey. Yang Arif Hakim Nazlan adalah General Counsel dan Company Secretary Maybank dari tahun 2005 hingga 2015, tuan-tuan. Dan terlibat dalam menguruskan proses kelulusan pinjaman tersebut. Dia yang terlibat dalam menguruskan proses pinjaman tersebut. Lepas tu dia tuduh Datuk Najib berniat jahat dengan penubuhan SRC International itu, dengan mengatakan bahawa niat menubuhkan SRC International itu pun, tuan-tuan, sudah membuktikan bahawa Datuk Najib berniat jahat. Padahal SRC International ditubuhkan atas cadangan Maybank, yang mana Hakim Nazlan merupakan General Counsel, Head of Corporate and Legal Affairs dan Company Secretary pada ketika itu. Dan hasil siasatan pihak SPRM mengesahkan pegawai Maybank sendiri memberitahu bahawa Hakim Nazlan tahu tentang perkara ni. Nampak tak jahat Hakim Nazlan ni, tuan-tuan. Tetapi sehingga ke hari ini saudara beliau selamat. Yang Arif Hakim Nazlan adalah General Counsel dan Company Secretary Maybank dari tahun 2005 hingga 2015. 10 tahun. Dan terlibat dalam menggunakan proses kelulusan pinjaman, menguruskan proses pinjaman tersebut. Hakim Nazlan telah hadir dalam Official Board of Director meeting bertarikh 12 Mac 2012 bagi kelulusan pinjaman pengambil alihan Tanjung Energy Holding Sdn Bhd bernilai 4.17 bilion. Dia hadir, tuan-tuan. Pada 5 Februari 2015, dia telah terlibat atas kapasiti General Counsel dalam memberikan nasihat perundangan bagi isu ketidakmampuan 1MDB untuk melangsaikan pinjaman term loan second tranche pinjaman pengambil alihan Tanjung Energy Holding Sdn Bhd yang berjumlah 2 bilion. Pinjaman 140 juta yang dipohon oleh PPD telah diluluskan melalui resolusi Maybank secara edaran email pada 24 Jun. Jadi, tuan-tuan, ini jelas membuktikan, tuan-tuan, jelas membuktikan bahawa Hakim Nazlan ini sepatutnya hari ini sudah didakwa. Kalau Hakim Nazlan ini didakwa dari awal lagi, ketika zaman Muhyiddin, ketika zaman Mahathir, ketika zaman Pak Maeng, sudah pasti, saudara, sudah pasti Datuk Najib tak akan sampai ke penjara, tuan-tuan. Hari ini kita dalam meraihkan Ramadan pertama hari ini, saudara, kita boleh meraihkan Ramadan, kita boleh menyambut Ramadan dengan keluarga kita. Tetapi hari ini Datuk Seri Najib terpaksa berpuasa di dalam penjara kerana ada manusia durjana yang dilindungi sehingga ke hari ini, tuan-tuan. Saya nak cakap banyak pun susah sebab kita tak ada kuasa. Yang ada kuasa dalam hal ini ialah Peguam Negara yang boleh mendakwa Nazlan di bawah Seksyen 220 Kanun Kesiksaan, yang ada kuasa untuk mengambil tindakan tata tertib ke atas Hakim Nazlan kerana terang-terang telah melanggar Kod Etika Kehakiman di bawah perkara 8 dalam kurungan 1A Kod Etika Hakim 2009, ialah Ketua Hakim Negara ini, saudara, orang yang tak berdosa duduk dalam penjara. Orang yang membantu Jolo merembat duit 1MDB ni, tuan-tuan. Siapa dia? Zeti Akhtar Aziz. Kalau tidak ada kelulusan daripada Zeti Akhtar Aziz, duit 1MDB takkan disalurkan kepada Petro Saudi, saudara. 1MDB tak boleh tidak boleh menyalurkan duit
kepada Petronas Saudi dalam masa 24 jam boleh clear 1 bilion. Dan kalaulah Datuk Najib tak bagi dokumen yang menyatakan bahawa pihak kerajaan Saudi, Kementerian Kewangannya dan juga kerabat diraja Saudi nak menyumbang kepada beliau, kalaulah dokumen ini tak diteliti, disiasat, dibuat due diligence oleh Zeti Akhtar Aziz, dan Zeti mengeluarkan 3 pucuk surat membenarkan dana ini dibawa masuk ke Malaysia, dan dana ini Zeti pula cadangkan kepada Datuk Najib jangan masuk dalam akaun UMNO, masuk dalam akaun peribadi, kerana kedudukan Datuk Najib sebagai Perdana Menteri ketika itu memudahkan transaksi katanya. Dan dia suruh pecah-pecahkan transaksi itu, racik-racik jadi kecil. Jangan masuk sekali 681 juta US dollar. Rupanya setiap satu kali duit tu transaksi masuk, satu pertuduhan. Bila pulang pun satu pertuduhan. Bila belanja pun ada pertuduhan. Sedangkan orang yang memberikan kelulusan ini sesedara didapati suami dan anaknya menerima 715 juta ringgit di dalam akaun mereka di Singapura, sesedara. Dan SPRM mengesahkan mereka telah berjaya merampas lebih kurang 64 juta baki sisa duit itu. Yang lain mereka dah berjaya pindahkan dan belanjakan. Tetapi sehingga hari ini Zeti yang juga kita tahu kroni kepada Tun Dr. Mahathir masih selamat tidak berhadapan dengan pendakwaan. Sama juga dengan pinjaman yang dibuat oleh SRC International 2 bilion daripada Kuok. 2 bilion, 4 bilion. Datuk Seri Najib telah mengarahkan ketika itu Nur Muhammad Yaakob, Menteri Kewangan, untuk buat due diligence dan menyediakan cabinet paper sama ada SRC International ini patut diberikan pinjaman Kuok ataupun tidak. Dan hasil daripada cabinet paper yang disediakan oleh Nur Muhammad Yaakob telah mempengaruhi keputusan kabinet, bukan keputusan Datuk Seri Najib seorang, keputusan kabinet untuk memberikan pinjaman kepada SRC International 2 bilion. Tuan-tuan, macam mana Nur Muhammad Yaakob nak berlaku adil apabila pihak SPRM mengesahkan beliau menerima 85 juta ringgit daripada Jolo, sama macam keluarga Zeti menerima 715 juta ringgit daripada Jolo, tuan-tuan. Dua manusia yang juga merupakan orang yang cukup dekat dengan Tun Dr. Mahathir. Sama juga Jolo yang merupakan anak kepada seorang tycoon di Sarawak yang dikayakan oleh Tun Dr. Mahathir dengan projek-projek pelabuhan di Sarawak. Mereka membantu Jolo, tetapi sehingga hari ini Jolo yang menikmati lebih daripada 1.2 bilion US dollar sehingga hari ini tidak dihadapkan ke muka pengadilan. Zeti tidak dihadapkan ke muka pengadilan. Nur Muhammad Yaakob tidak dihadapkan ke muka pengadilan.